Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah dan selamat datang diucapkan kepada pelajar baharu sesi 1 2021-2022 ke Politeknik Kota Kinabalu, Sabah. Baiklah, taklimat ini adalah taklimat ringkas berkaitan kualiti, ISO, akreditasi program pengajian dan proses pembelajaran dan pengajaran di Politeknik Kota Kinabalu daripada unit jaminan kualiti. Selepas taklimat ini, pelajar akan mengetahui mengenai visi dan misi Politeknik Kota Kinabalu. Pelajar tahu akan MQA, EPSC, EABRISM dan PTSC. Pelajar juga tahu mengenai sistem pembelajaran di Politeknik. Sebelum kita teruskan ke taklimat, marilah kita bersama-sama mengenali serba sedikit mengenai Politeknik Kota Kinabalu. Di paparan pelajar sekarang adalah gambar kampus utama Politeknik Kota Kinabalu yang menempatkan bangunan pentadbiran, jabatan akademik seperti Jabatan Kejuruteraan Awam, Jabatan Kejuruteraan Elektrik, Jabatan Kejuruteraan Mekanikal dan Jabatan Pengajian Am. Terdapat juga kemudahan seperti Dewan Kuliah, Bilik Kuliah, Pusat Islam, Dewan Rafflesia, Dewan Serbaguna, Gelanggang Permainan serta Kolej Kediaman Pelajar. Seterusnya, paparan menunjukkan gambar bangunan harumas iaitu kampus luar Politeknik Kota Kinabalu yang menempatkan 3 jabatan akademik iaitu Jabatan Perdagangan, Jabatan Pelancongan dan Hospitality dan Jabatan Matematik, Sains dan Komputer serta kemudahan seperti bilik kuliah dan makmal komputer. Baiklah, serba sedikit latar belakang Politeknik Kota Kinabalu. Politeknik Kota Kinabalu merupakan politeknik ke-7 di Malaysia dan merupakan yang pertama di negeri Sabah, diikuti Politeknik Sandakan Sabah dan Politeknik Tawau Sabah. Politeknik Kota Kinabalu telah ditubuhkan pada 1996 bertempat di Sekolah Vokasional Likas. Pada tahun 1999, kampus cawangan Inanam telah dibuka dan pada tahun 2003, Politeknik Kota Kinabalu telah beroperasi sepenuhnya di kampus tetap dengan keluasan 108 ekar. Pada tahun 2018, bangunan baharu di Politeknik Commercial Center yang dinamakan Kampus Luar Politeknik Kota Kinabalu. Tahun 2021 ini adalah tahun yang amat bermakna bagi Politeknik Kota Kinabalu kerana tahun ini merupakan tahun ulang tahun yang ke-25 bagi penubuhan Politeknik Kota Kinabalu. Baiklah, Politeknik Kota Kinabalu telah mendapat pensigilan ISO 9001-2015 iaitu sistem pengurusan kualiti daripada Siring QAS International. Seterusnya, kita lihat kepada visi dan misi Politeknik Kota Kinabalu. Baiklah, ini merupakan visi dan misi Politeknik Kota Kinabalu yang telah ditetapkan dalam Plan Strategik Politeknik Kota Kinabalu 2021 sehingga 2025. Visi Politeknik adalah menjadi institusi kecemerlangan bakat TVET secara holistik dan mampan atau to be a holistic and sustainable institution for TVET talent excellence. Terdapat 3 misi yang telah ditetapkan iaitu memperkasa strategi dan inisiatif bagi melonjak Politeknik Kota Kinabalu ke arah kecemerlangan bakat TVET, memacu penjenamaan semula TVET menjadi pilihan utama dan memantapkan kecemerlangan institusi selaras dengan perubahan semasa. Terdapat 7 matlamat strategik Politeknik Kota Kinabalu dan penetapan dasar kualiti yang mana Politeknik Kota Kinabalu akan membangunkan potensi pelajar ke arah kecemerlangan di dalam bidang kejuruteraan, perdagangan dan hospitality
melalui penambahbaikan yang menyeluruh serta berterusan. Politeknik Kota Kinabalu komited untuk memastikan kehendak pihak berkepentingan dipenuhi melalui pencapaian objektif-objektif kualiti dan pematuhan terhadap keperluan undang-undang yang disemak secara berkala bagi memastikan keberkesanan sistem. Baiklah, sedikit pengenalan kepada Unit Jaminan Kualiti Politeknik Kota Kinabalu. Unit Jaminan Kualiti diletakkan di bawah bahagian akademik yang diterajui oleh Timbalan Pengarah Akademik Puan Norhanom binti Awang. Unit ini diketuai oleh Teknologis Hu Kian Eng dan terdapat 5 orang pegawai di dalam unit ini. Unit ini adalah fokus kepada audit pensijilan ISO, pengiktirafan institusi, audit akreditasi program pengajian, serta keperluan proses pembelajaran dan pengajaran di Politeknik Kota Kinabalu. Baiklah, terdapat 2 dokumen kualiti yang berkaitan dengan pelajar dan perlu diambil perhatian. Yang pertama adalah maklum balas pelanggan. Pelajar merupakan pelanggan utama Politeknik Kota Kinabalu. Pelajar boleh memberi aduan, cadangan, penghargaan serta pertanyaan. Maklum balas ini boleh secara lisan melalui telefon, secara bertulis melalui surat rasmi, faksimili ataupun email, ataupun datang sendiri ke pejabat unit komunikasi korporat atau melalui aplikasi online e-aduan di laman web rasmi Politeknik Kota Kinabalu ataupun melalui media sosial rasmi Politeknik Kota Kinabalu sama ada Facebook, Twitter ataupun Instagram. Seterusnya, berkaitan proses pengajaran dan pembelajaran. Pelajar perlu tahu berkaitan kehadiran sekuliah amali ataupun bengkel yang mana kehadiran pelajar mesti melepasi 80% kehadiran kursus untuk melayakkan pelajar memasuki peperiksaan akhir. Bagi kehadiran kurang daripada 90%, pelajar akan mendapat surat amaran pertama oleh pensyarah kursus, manakala jika kehadiran pelajar kurang daripada 80%, pelajar akan mendapat surat amaran akhir oleh ketua program ataupun ketua jabatan dan pelajar perlu mengemukakan surat tunjuk sebab dalam tempoh 7 hari. Pada akhir minggu ke-14 adalah pengiraan terakhir kehadiran dibuat dan pelajar dengan kehadiran kurang 80% akan ditahan daripada menduduki peperiksaan akhir. Baiklah, kita teruskan kepada penerangan berkaitan akreditasi. Sebelum itu, terdapat 7 jabatan akademik di Politeknik Kota Kinabalu iaitu 5 jabatan induk dan 2 jabatan sokongan akademik. Jabatan induk terdiri daripada Jabatan Kejuruteraan Awam, Jabatan Kejuruteraan Mekanikal, Jabatan Kejuruteraan Elektrik, Jabatan Perdagangan, serta Jabatan Pelancongan dan Hospitality. 5 jabatan induk ini dibantu dan disokong oleh Jabatan Matematik, Sains dan Komputer dan Jabatan Pengajian AM. Politeknik Kota Kinabalu menawarkan 14 program pengajian peringkat diploma, 1 peringkat pra-diploma sains dan 1 peringkat sijil kemahiran. Seterusnya, apakah itu akreditasi? Akreditasi bermaksud satu perakuan bahawa sijil, diploma atau ijazah yang dianugerahkan oleh sesebuah institusi pengajian tinggi telah mencapai tahap standard kualiti yang ditetapkan. Baiklah, kesemua 14 program pengajian peringkat diploma Politeknik Kota Kinabalu telah mendapat pengiktirafan akreditasi daripada Agensi Kelayakan Malaysia (MKA) dan juga Badan Profesional. Terdapat 5 program pengajian di bawah Agensi Kelayakan Malaysia (MKA) iaitu DHM, DHR, DAP, DLS dan DPR. Manakala di bawah Lembaga Jurutera Malaysia terdapat 7 program pengajian kejuruteraan iaitu DKA, DKM, DEM, DTP, DEE, DTK dan DEP. Di bawah Lembaga Teknologi Malaysia ada 1 iaitu DBK dan
Lembaga Juruukur Bahan Malaysia, iaitu untuk DUB. Seterusnya ini adalah akreditasi MQA, laman web boleh dilayari iaitu mqa.gov.my. Apakah implikasi ataupun kesan terhadap ketidakpatuhan akreditasi MQA? Pelajar akan mengalami masalah dalam proses pemindahan kredit sekiranya melibatkan pelajar ingin menyambung pengajian ke peringkat lebih tinggi. Selain itu, pelajar akan sukar untuk melanjutkan pelajaran di institusi tempatan atau luar negara. Pelajar tidak boleh diterima bekerja di perkhidmatan awam dan pelajar tidak layak untuk mendapatkan bantuan kewangan. Seterusnya, untuk akreditasi ETSC bagi 7 program pengajian kejuruteraan di bawah Lembaga Jurutera Malaysia BEM. Akta 138 Akta Pendaftaran Kejuruteraan 1967 menyatakan seseorang berkelayakan Inspector of Work IOW yang bekerja membantu jurutera profesional wajib berdaftar dengan Lembaga Jurutera Malaysia dan BEM hanya akan mengiktiraf IOW sekiranya program berkenaan mendapat pengiktirafan melalui ETSC sama ada peringkat diploma kejuruteraan atau diploma kejuruteraan. Apakah kelebihan ETSC? ETSC ini menjamin bahawa program diploma yang ditawarkan memenuhi standard tinggi yang ditetapkan oleh ETSC. Membolehkan pelajar melanjutkan pengajian di institusi tempatan dan luar negara dan pelajar yang telah bergraduat boleh diterima bekerja oleh kejuruteraan ataupun inspektor kerja. Apakah kesan ketidakpatuhan terhadap ETSC? Graduan diploma kejuruteraan politeknik tidak boleh berdaftar sebagai IOW dan seterusnya tidak dibenarkan untuk mempraktikkan amalan kejuruteraan dalam pekerjaan. Seterusnya, pelajar tidak boleh diterima bekerja di perkhidmatan awam dan pelajar tidak layak untuk mendapat bantuan keuangan. Seterusnya, bagi akreditasi TTSC, iaitu bagi program DBK di bawah Lembaga Teknologi Malaysia. Akta 768 Akta Teknologi dan Juruteknik 2015. Dasar Sains, Teknologi dan Inovasi Negara DSTIN, iaitu membangun, memupuk dan menggilap bakat dalam bidang sains, teknologi dan inovasi STI. Seterusnya ini merupakan implikasi jika tidak patuh kepada akreditasi TTSC. Graduan Diploma Teknologi Politeknik tidak boleh berdaftar sebagai profesion ikhtisas di Malaysia dalam mempraktikkan amalan teknologi dan teknikal dalam pekerjaan. Seterusnya, pelajar tidak boleh diterima bekerja di perkhidmatan awam dan pelajar tidak layak untuk mendapatkan bantuan kewangan. Baiklah, yang terakhir adalah berkaitan maklumat program pengajian. Pelajar boleh mendapatkan maklumat program pengajian daripada program handbook di QR kod jabatan masing-masing. Alhamdulillah, selesai sudah untuk taklimat ringkas sesi ini. Unit Jaminan Kualiti mengucapkan terima kasih dan selamat maju jaya untuk semua pelajar baharu sesi 1 2021-2022. Sekian. Assalamualaikum.